Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita dalam kelas Cikgu Nazar bersama saya Cikgu Nazar. Jadi kali ini kita akan teruskan kelas kita dalam Microsoft Office Excel dengan satu lagi topik yang bertajuk HLOOKUP. HLOOKUP. Baik, saya telah sediakan satu contoh di sini ya. So saya akan ceritakan situasi dia. Baik, katakanlah kita ada satu table yang disediakan oleh seorang pemilik kedai komputer yang mana beliau bercadang untuk mencatatkan transaksi jualan. Dia perlu hanya memasukkan kod, quantity, description iaitu nama produk, price per unit, total, dan kita akan dapatkan grand total, net price, discount dan sebagainya lah ya. Jadi sebelum kita boleh gunakan HLOOKUP ini, kita perlu ada satu database. Baik, selalu orang bertanya kepada saya di mana sepatutnya kita letakkan database. Baik, database kita boleh letakkan di mana sahaja. Kita boleh letakkan di dalam worksheet yang sama, atau kita letakkan dalam worksheet yang berbeza, atau mungkin juga boleh kita letakkan dalam satu file Excel yang lain yang kita letakkan di lokasi yang berbeza. Boleh ya. Baik, sebagai contohnya di sini saya telah meletakkan database saya dalam satu worksheet yang bernama produk. So bila kita pergi ke produk, dan kita akan dapati bahawa terdapat satu database yang disusun secara horizontal, melintang. Sebab HLOOKUP bercerita berkenaan dengan bagaimana database itu disusun secara horizontal. So HLOOKUP means horizontal lookup. So seperti kita dapat lihat sekarang ini, kita ada 3 row. Row yang pertama kod, kod produk 101 until 1008. Kemudian row kedua ialah description, nama-nama produk, dan row ketiga ialah price, harga barangan tersebut ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita gunakan database ini, kita perlu declare database ini kepada Excel dengan cara naming the range. Baik, ada dua cara sebenarnya untuk kita naming the range. Pertama ialah kita highlight keseluruhan range database ini, kemudian kita pergi ke ribbon formulas, dan kemudian pergi kepada group define names, yang mana dalam group ini terdapat satu butang yang bernama define name. Jadi kita klik pada butang define name, dia akan membuka satu dialog box. Kita boleh letakkan nama database itu, scope di mana kita nak gunakan database ini, comment, kita boleh tinggalkan comment, dan paling penting ialah bahagian bawah ini di mana dia menyatakan kepada kita di manakah letaknya database berkenaan. Baik, ini satu cara untuk kita menamakan database. Satu lagi cara ialah, saya tekan cancel. Satu lagi cara ialah selepas kita highlight range, kita tak perlu pergi ke formulas, pergi ke group define names, klik pada butang define name. Sebaliknya kita hanya perlu klik dalam kotak name box. Sebelum kita klik dalam name box, kita boleh tuliskan nama database berkenaan. So ada dua cara bagaimana menamakan database ya. Baik, saya akan namakan database ini sebagai computer. Okay, kemudian kita tekan butang enter untuk confirm the action. Baik, kita boleh check sama ada kita telah buat satu perkara yang betul ataupun tidak dengan cara kita deactivate selection ini. Kita boleh klik pada mana-mana sel yang kosong, kemudian pergi semula kepada name box, klik pada drop down button untuk name box, dan kita akan dapati dalam menu itu terdapat satu perkataan iaitu nama untuk database tadi ya. Sebelum kita klik, maka dia akan highlight range yang kita highlight tadi. Maknanya Excel telah pun recognize database kita. Okay, kemudian kita boleh pergi kepada worksheet invoice, dan kita boleh memulakan tugasan kita. Contoh katakanlah ada seorang pelanggan datang ke kedai ini membeli satu barang ya. Jadi bila dia dah pilih barang, dibawa ke kaunter, cashier akan memasukkan kod. Sebagai contoh, kod ialah 1006, quantity 1 unit, description. Baik, di sini kita dapati bahawa cashier tidak mengingati nama produk tersebut, apatah lagi kita kita pun tak ingat apa nama produk berkenaan. Jadi kita boleh gunakan HLOOKUP untuk mendapatkan jawapan. Sebagai contoh, kita masukkan formula equal HLOOKUP. Okay, pertama sekali Excel akan bertanya berkenaan dengan lookup value. Baik, apa itu lookup value?
Lookup value ialah satu siri nombor unik yang menjadi rujukan pencarian. Sebagai contoh, kita nak tahu nama produk berkenaan, mestilah berpandukan sesuatu. Jadi dalam kes ini, kita akan gunakan kod produk itu sebagai panduan pencarian kita. Jadi kita klik pada sel A2, iaitu sel yang menyimpan kod untuk produk berkenaan. Kemudian kita akan memasukkan koma. Koma berfungsi sebagai separator antara arguments kita. Kemudian Excel akan bertanya berkenaan dengan table array. Table array di sini merujuk kepada di manakah sumber rujukan, bermaksud database kita lah, ya. Dan oleh kerana kita telah menamakan database kita sebagai komputer, jadi kita hanya perlu type nama database berkenaan. Kemudian kita masukkan satu lagi koma, dan seterusnya Excel akan bertanya berkenaan dengan row index number, bermaksud dia ingin merujuk jawapan itu daripada row yang keberapa. Baik, tadi di dalam database kita mempunyai 3 row, code, description dan juga price. Oleh kerana kita ingin mendapatkan maklumat berkenaan dengan description, jadi kita memasukkan nombor row berkenaan. So row nombor 2, kita letak koma, dan akhir sekali Excel akan bertanya sama ada kita akan ingin mencari jawapan itu secara true or false, iaitu sama ada menggunakan approximate match atau exact match. Baik, sekiranya kita ingin mendapatkan jawapan berdasarkan exact match, kita letakkan kod kosong. Tetapi sekiranya kita ingin memasukkan jawapan atau mendapatkan jawapan berdasarkan jawapan approximate match, maksudnya jawapan yang paling hampir, kita letakkan 1. Baik, oleh kerana setiap produk dalam database kita tadi telah kita letakkan kod masing-masing, bermaksud kita boleh letakkan kod kosong, iaitu exact match. Sebab setiap produk tidak berkongsi kod, ya? Masing-masing ada kod masing-masing. Jadi kita akan gunakan kosong, bermaksud exact match. Kemudian kita tutup kurungan dan kita tekan enter. So akan keluar jawapan Outlook 2016. So kalau kita cek pada worksheet atau database kita, memang betul lah, ya? Kalau 1006 merujuk kepada Outlook 2016, okay? Dan harganya berapa? 200. Baik, kita lihat betul tak jawapannya ialah 200. So di sini kita boleh buat satu formula baru, atau kita boleh copy formula daripada sebelah. Okay? So katalah kita nak copy daripada sebelah, kita klik dan kita tarik gunakan autofill. Tetapi kita akan dapati bahawa Excel akan memberi jawapan NA. Okay? Error NA, ya? So apa yang berlaku sebenarnya ialah berlaku kesilapan dalam formula. So bila kita double klik untuk melihat formula yang terdapat dalam sel ini, ternyata ada kesilapan yang berlaku, iaitu Excel menggunakan data yang terdapat dalam B2 sebagai lookup value, sedangkan kod yang sepatutnya terletak dalam A2. Maka apa yang kita buat, kita boleh ubah B2 ini kepada A2. Kemudian kita ada koma, kemudian kita ada perkataan komputer, maknanya kita akan gunakan database yang sama, komputer. Kemudian kita ada koma lagi. Nah, sebenarnya ada nombor 2. Baik, kita kena ingat, ya, database kita mempunyai 3 row tadi, code, description dan juga price. Sekarang kita ingin mendapatkan price atau harga produk berkenaan. So price terletak pada row nombor 3. Jadi kita hanya perlu ubah 2 ini kepada nombor 3. Tekan enter, kita akan dapat jawapan RM200. So kalau kita check 1006, ya, Outlook 2016, ya, harganya RM200 seunit. Baik, seterusnya kita akan dapatkan total. So kita masukkan formula equal quantity B2, kita darabkan dengan nilai dalam D2. Okay, kita tekan enter, kita dapat 200. Dan kita boleh copy formula ni ke bawah sebab kita akan gunakan formula yang sama. Kita copy sini. Okay, kemudian kita akan dapatkan grand total dengan menggunakan AutoSum. So boleh pergi kepada home ribbon, pergi kepada group editing, ya, dan klik pada butang AutoSum. Pastikan selection area betul, tekan enter, kita akan dapat 200. Baik, katakanlah pemilik kedai bercadang untuk memberikan diskaun atas belian ini, maka kita boleh masukkan diskaun 10%. So, bagaimana mendapatkan diskaun 10%? Kita masukkan formula sama dengan berapa juga nilai di dalam grand total, kita darabkan dengan 10%. So kita akan dapat RM20. Dan akhir sekali kita akan dapatkan net price, iaitu sama dengan grand total, kita tolak
diskaun. Dan kita akan dapat harga bersih. Baik, katakanlah datang pembeli yang berbeza. Okey, mereka membeli dua produk yang berbeza, itu 1008 dan 1003. Okey, so 1008 katakanlah mereka beli dalam jumlah yang besar, 25 unit. 1003 katakanlah 30 unit. So kita boleh copy formula daripada atas tarik ke bawah gunakan autofill. Okey, baik. Sekiranya kita tarik formula ke bawah, sudah pasti kita akan dapati ada error di dalam range yang berikutnya. Jadi bagaimana menyelesaikan range ini? Okey, so nanti kita boleh belajar berkenaan dengan bagaimana untuk kita membuang segala jenis error terdapat dalam Excel di dalam video yang berikutnya. Okey, bagi mereka yang telah menonton video ini, okey, boleh share video ini, boleh like YouTube channel saya, iaitu di My Cikgu Naza, satu kataan My Cikgu Naza, ataupun boleh pergi ke Facebook page saya juga menggunakan nama yang sama, My Cikgu Naza, satu kataan. Okey, itu sahaja untuk kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar dan selamat mengamalkan apa yang kita belajar. Bye.